Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Di menari tu dia terpancing-pancing kat sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, seperti kita tahu, malam-malam kita akan menghidangkan kisah-kisah seram. Ya, betul. Tapi kali ini show kita akan buat kelainan. Bukanlah kelainan sebenarnya, tak kelainan. Cuma version kali ini khas. Tak. Dia senang cerita malam ni malam collab lah. Betul. Cuma sebelum ni kita dah lama tak collab bis. Betul. Kan? Jadi hari ni kita akan berkolaborasi bersama dengan seorang YouTuber yang kita rasa dia ni agak menarik dan mampu diketengahkan. Kerana kalau korang tak dengar dia punya tengok dia punya channel agak merugikan lah. Betul-betul. Kan sebab orang kata apa, konten-konten yang menarik ni kita perlu ketengahkan. Yes. Kan? Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Yang mana nak jadi kita punya sahabat keluarga Santai Chill, bolehlah menyumbang sebanyak RM5 sebulan. Alright. Jadi hari ni kan, aku pun sebenarnya tak teruja nak dengar siapa dengan kita malam ni. Dengan kita pun dah pakai sak semat ni kan. Macam dah meeting ni. Itu aku macam dekat Berlin. Okey, assalamualaikum, siapa di sana? Hai, waalaikumsalam. Nama aku Nas. Okey, Nas. Yes. Nas ni adalah seorang YouTuber kan? Betul. Okey, apa nama YouTube? Nas Winchester. Korang boleh subscribe lah. Okey, Nas. Apa khabar, Nas? Alhamdulillah okey. Korang semua okey? Geng Santai Chill macam? Alhamdulillah. Alhamdulillah okey. Okey, macam mana situasi kat sana? Adakah masih banjir lagi ke? Keadaan sini dah tak ada banjir. Cuma dia ada 2-3 hari tu ada hujan lah. Dia hujan pun yang dia bagi punya hujan lah. Risau juga kalau banjir kan. Faham. Kita doa semoga banjir ni kan dapatlah orang kata surut, supaya dapat mudahkan kita punya urusan orang-orang Selangor kat sana. Betul. Dan juga orang-orang di yang terkesan dengan banjir lah, walaupun bukan Selangor kan, yang faham. Okey Jok, tapi sebelum tu aku nak tahu, boleh tak Nas kau cerita sikit pasal channel kau ni dekat penonton Santai Chill kita orang? Betul. Okey, pasal channel aku Okey, basically channel Nas Winchester ni aku akan share mengenai semualah pasal true crime ataupun unsolved mystery, pasal crime-crime yang gila-gila yang ada kat dunia ni. So aku akan rungkaikan, akan kupaskan dia punya backstory dia, apa terjadi kepada semua criminal, serial killer, benda-benda macam tu lah. Tapi dia bukan benda yang senang jugalah sebab banyak research nak kena buat. So dia benda-benda macam tu memang nak kena detail sebab aku ni jenis yang menyampaikan fakta. So benda tu semua nak kena spot on lah orang kata. Sebab kalau silap nanti masalah besar jugalah sebenarnya. Faham. Jadi mungkin certain cerita yang korang tak dengar and tak dapat mana-mana penulisan kat dalam buku, korang boleh dengarkan cerita-cerita ni di Nas Winchester punya YouTube channel. Alright. Okay, Nas, sebelum ni aku ada nampak video kau bersama dengan The Segment. Ada. Jadi aku rasa macam lepas aku tengok video tu aku cakap ini kena collab dengan Santai Chill pula ni. Betul. Alright, hari ni kau ada cerita seram nak kongsi bersama dengan Santai Chill?
Ada beberapa dalam 2 cerita macam tu lah yang pernah terjadi. Cantik. Memanglah kita on call ni untuk dengarkan kisah seram daripada engkau. Okey, kalau sudi bolehlah berikan pengalaman seram kau yang pertama. Pengalaman yang pertama ni dia terjadi dekat aku beberapa tahun yang lepas lah. Sebab aku ni sekarang duduk dekat kondo ni, and time tu aku baru dia masuk pindah tau. So macam biasa masa awal tu family aku besar tau. Tapi rumah lama sebelum nak pindah daripada rumah lama tu, banyak benda lah nak kena kemas semua kan. So untuk rumah baru ni aku akan bantulah parents aku untuk mengangkat barang semua benda lah. So time tu kondo tu agak baru lagi. Aku tak boleh cakap kat mana lah. Okay. Nak dijadikan cerita lah. Time tu aku masih bekerja. Aku berniaga je dulu. Aku berniaga tepi jalan lah. And macam biasalah, kalau berniaga ni kita akan keluar awal pagi, kita akan balik lewat malam, betul tak? Betul. Hari tu aku baru lepas berniaga dalam lambat juga. Sebab time tu boleh pula hujan kan. Nak kemas-kemas tu lambat. Aku sampai dekat area kondo aku dalam dekat pukul 2 pagi macam tu lah. So macam biasalah, kalau kondo kan kita nak kena masuk guard house. And then aku park jauh, nak kena lalu basement, nak kena menampak basement pun jauh. And time tu agak scary lah, memandangkan dia kondo yang baru. Lampu pun semua tak ada yang betul-betul yang dah ada diorang install. Agak seram lah dia punya perjalanan tu. Cuma time tu tak jadi apa-apa lagi lah. Okay, so bila aku nak masuk ke area kondo aku tu, aku boleh bagi gambaran sikit lah. Dia punya basement tu, basement dia, kalau korang tahulah, bangunan yang sama ada yang baru siap ataupun yang dah lama ditinggal, kan dia ada banyak macam tembok konkrit yang pecah-pecah semua kan, yang kontraktor biar separuh jalan macam tu kan. Keadaan dia macam tu tau, dengan gelap lagi kan. So guard pun tak ada lagi yang diorang ada permanent guard yang jaga dekat basement tu, nak ke lobby aku tu. Time tu je dah bagi vibe yang agak tak berapa manis lah. Aku dah rasa macam beremang-remang kan. Dah lah aku ni senang beremang tau. Aku pun teruskan jalan daripada basement tu sampailah ke lobby. Lobby yang di mana lift semua ada lah. Okay, macam rumah aku tingkat 4 tau. Okay, so bila aku sampai dekat lift tu, aku tekan lift tau. Tekan lift, and secara kebiasaannya lah, macam sebelum-sebelum ni yang aku pernah datang, kalau tunggu lift cepat je. Tapi kali ni dia macam lambat semacam tau. Dia macam tak nak dia aku balik tau. So aku tunggu lah dekat 5 minit macam tu. Aku tekan lampu ada tau. Lampu naik atas tu ada tau. And then kalau korang perasan, kalau kat lift tu kan ada lampu dekat atas yang nombor kan, and then ada tunjuk arrow ke bawah tu ke atas kan. Benda tu menyala tau, and dia menunjukkan yang lift tu sedang turun. Tapi time tu tak tahu apa hal, aku duk tunggu lama gila, dia tak turun-turun guys. Aku dah heran gila time tu tau. So okay lah, time tu aku sambil tunggu lift tu, aku vape je, aku vape. Tiba-tiba tak lama lepas tu ada seorang perempuan ni lah. Dia makcik lah, dia makcik, dia pakai jubah hitam tau. Fikir macam okay lah, ni mungkin jiran lah. Tak adalah, takut tunggu sorang-sorang, betul lah. Ada makcik kan. Betul. So bila makcik tu sampai, aku pun macam okay lah, sopan dengan dia, tanya makcik nak naik tingkat berapa kan, sebab lift ni tak berapa nak function, saya cakap. Lepas tu dia macam macam tu tau, macam dia keluarkan suara macam tu tau, tak ada cakap apa benda tau. Okay, saya pun macam 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 makcik kan, tapi tak naklah fikir bukan-bukan kan. Time tu dah pukul berapa pula kan. So saya pun macam tunggu dah hampir 10 minit saya tunggu, and makcik tu dia diri sebelah saya. Dia diri keras je, tak ada cakap apa-apa, sepatah apa pun tak ada. So saya pun decide macam tak boleh jadi ni. Aku fikir macam tingkat 4 kan, boleh lah kot nak naik tangga kan. Redah je lah. Aku pun macam dengan secara sopan aku beritahu makcik tu, Assalamualaikum makcik, saya rasa saya naik tangga lah, sebab lift ni macam dah lama sangat, and saya pun tak nak lambat sangat sampai rumah, sebab parents saya dekat atas kan. Risaulah kukut apa jadi ke apa kan, buatlah cerita sedih sikit kat dia kan. And dia macam, mata dia macam dia pandang sikit tau, macam hujung mata dia tau. Tak cakap apa-apa tau. Aku dah jam tau, time tu aku dah rasa lain lah. Jadi macam ada benda tau.
Cuma meremang ke apa belum ada lah lagi kan. So aku pun decide aku okay lah, selambalah naik tangga. Naik tangga pun macam biasalah, bangunan tak berapa nasihat lagi, so lampu dia lilap-lilap je lah. Aku naik tingkat 1, and then aku macam jalan relax-relax lah. Aku pun sebenarnya tak ada rushing pun kan, sebab aku penat gila berniaga. Aku pun jalan slow-slow naik atas. Bila aku sampai tingkat 2, aku terdengar something tau. Tapi benda ni tak ada macam menakutkan aku lah. Aku terdengar macam orang bagi salam. Tapi suara halus je. Halus macam Assalamualaikum. Halus yang macam tu. Okay. Lepas tu aku macam okay. And then aku senyap, so aku bajet, aku salah dengar. Aku pun diam. Lepas tu dia bagi salam sekali. Assalamualaikum. Aku pun macam okay. So aku pusing belakang. Aku dekat atas tingkat 2 punya tangga. Aku toleh belakang dekat tingkat 1. Kan tangga kan dia macam berpusing kan. Dekat tingkat tangga pertama, tingkat 1 tu, makcik tu guys lepak situ. Aduh. Dia buat makcik apa? Yang berbaju Allahuaklam, tak tahu dia buat apa kat situ kan. Dia hanya berdiri sahaja tau. And dia time tu dia tak ada nak pandang aku ke apa. Dia just berdiri dekat tangga yang pertama tu. Dia just pandang terus je. Okay. And saya pun macam memang dia lah bagi salam kan, siapa lagi, betul tak? So aku macam cuak gila. Aku macam alamak ni. Aku rasa time tu aku cakap diri aku lah, ni dah tokono ni. Aku pun naik sampai ke tingkat 3. Aku pusing belakang sebab aku dia ni buat hal ke apa kan. Aku tengok dia tak ada. Aku macam okay, boleh jadi sebab aku letih sangat, aku dah mula terfikir macam-macam ke apa, tersalah nampak ke apa kan. So okay, tak apa. Aku teruskan naik. Sebab rumah aku tingkat 4. Aku naik. So macam biasalah, kalau macam dah penat naik tangga kan, kita macam naik tangga taklah mendongak ke atas kan. Aku macam pandang ke bawah, tengok tangga lah, anak tangga kan. Bila aku sampai dekat anak tangga yang terakhir tu, yang tingkat 4 tu, saya dengar dia bagi salam lagi bang. Dia cakap Assalamualaikum. Saya bajet okey lah. Saya pusing belakang, tak ada tau. The moment saya pusing depan bang, makcik tu relax bang depan saya bang. Dia kat depan saya bang. Dia ada kat depan kau. Tiba-tiba bang. Time tu saya dah pucat gila. Saya dah peluh sejuk. Saya keras tau. Saya terdiam, tak tahu nak buat apa. Nak terbaca apa-apa pun tak terbaca. And then aku pun macam takut gila. And tak nak aku nak kena balik ni kan. So dia berdiri depan aku. Aku pun beranikan diri, just jalan perlahan-perlahan lalu dia bang. Lalu sebelah dia. And then kan tangga kan ada pintu kan. Aku buka pintu, aku terus cabut aku masuk rumah, aku terus kunci weh. Aku hempas pintu, pergi mampus lah, siapa dengar ke apa kan. Aku tak kisah, aku dah takut. Bila dah masuk rumah tu memang mencungap. And then tapi dia tak habis lagi tau. Dia tak habis lagi ke situ tau. Sebab sebelum aku dah bila aku dah masuk rumah aku tu, aku nak kena pergi bilik aku lah kan. Pak, aku dengar bunyi orang ketuk pintu. Bunyi ketuk pintu tau. Aku macam alamak, siapa pula kan, dah pukul berapa ni kan. Tolonglah, janganlah makcik tu buat hal lagi kan. So aku fikir macam okey lah. Aku ingatkan naklah try tengok kan. Tapi takutlah sebab pintu rumah aku ni dia tak ada yang lubang kecil boleh tengok tu tau. Faham. Tapi aku tak buka pintu. Aku just tekat telinga aku dekat pintu tu, and just nak dengar. Kot-kot lah boleh dengar kan, tapak kaki sesiapa ke apa kan. Cuma ketukan tu dah berhenti tau. Tapi kali ni dia bagi salam yang padu punya guys. Okay, memang dia cakap Assalamualaikum tau. Tapi dia cakap memang halus dan juga panjang gila guys. Dia macam Assalamualaikum, macam tu je weh. Tengah-tengah pagi weh. Aduh, okay.
Time tu aku dah mampus aku macam ni. Aku macam dah, aku pergi masuk rumah parents aku, bilik parents aku. Aku cakap benda tak jadi, benda tak manis jadi kan. Ada kena kacau dengan makcik ni kan. Aku beritahu mak aku kan. Dia pun bangun. Dia cakap apa hal ni kan. Saya cakap saya ceritalah berawal sampai habis. And then dia kata dah tak payah fikir banyak. Kau cuci kaki, kau mandi, kau solat dan kau tidur. Pergi mampus, tak payah fikir apa lah. Lepas tu saya pun ikutlah apa mak saya cakap. And then tapi tipulah kan boleh tidur kan. Sebab dia duduk main-main dalam otak tau. So aku fikir macam tak apa. Aku budget macam esoknya tu aku nak turun pergi office. Sebab office management dah ada. And aku plan lah aku nak tengok CCTV dekat kawasan lift tu. Sebab aku macam tak puas hati tau. Ini mimpi ke apa kan. So aku turun. And aku tak adalah cerita apa yang terjadi kat aku dekat management tu. Sebab kan diorang fikir apa pula kan. Aku dia cakap nak tengok CCTV ke sebab risaulah ada apa-apa kan. So dia macam dia bagi tengok. Yang best je kan, dekat lift tu tak ada orang weh. Aku cakap sorang-sorang tu. Remang-remang Aku cakap sorang-sorang. Macam tangga tak ada CCTV lah, tak ada buat apa lah. Yang tu aku redor. Tapi dekat lift tu bapak dia, aku jam weh. Bapak seram. Hui gila lah. Tapi cuma lama-kelamaan tu so aku dah kenal orang management tu. Lama-lama tu aku cerita lah kat dorang reason why actually aku minta tengok CCTV tu. Pengalaman aku masa one of the first owners nak pindah ke rumah ni kan. Itulah pengalaman aku lah. So memang aku terdiam lah. Weh takut weh fikir balik serius. Kau punya gangguan ni lain macam weh. Level lain. Itu lah. Lagi tempat seram baru ke apa kan. Lagi seram sebenarnya bila kau dah check CCTV tu. Itu masalah dia. Aduh. Kalau kau rasa aku tak report tu CCTV tu. Tapi kadang-kadang kita rasa macam nak tahu kan. Ya betul. Kadang yes. Mungkin orang gila pun boleh jadi juga kan. Okey, Nas, cerita kau yang pertama berjaya buat aku punya bulu roma ni meremang lah. Tapi aku masih nak tanya-tanya dengan Nas ni. Makcik yang kau jumpa tu macam mana dia punya karakter? Maksud karakter tu dia punya personality dia lah. Baju dia, muka dia, berumur berapa? Dia lah, umur dia dalam lingkungan 60-an ke 70-an macam tu lah. Pakaian dia tak ada yang something very suspicious tau. Dia just pakai jubah all black. And muka dia pun standard lah kan. Cuma dia punya karakter dia macam dia duduk diam, dia duduk perhati aku kan. Benda-benda tu yang buat aku jadi takut tu. Dia free hair lah. Dia tutup semua jubah. Bush, seram kan. Tu aku dah terbayang tadi tu. 60 70 jubah batas salam. Tu yang aku meremang. Okay, lepas kejadian ni berlaku kan, ada tak kau rasa macam benda terngiang-ngiang sampai kau rasa takut nak keluar ke? Okey lah, terus terang sebulan dua lepas tu aku still ada rasa takut-takut tu lah. Especially bila aku balik lewat malam lepas aku berniaga kan. Itu memang bab tekan lift tu aku cuak lah. Just mengharapkan dia sampai cepat dia. Sebab bukan dia tinggi pun, tinggal 4 dia pun. So lepas tu kalau kau naik lift mesti ada teman lah. Kalau ada orang lain ada, kalau tak aku seorang lah. Okay, lepas tu tak ada kejadian yang sama berlaku lah tak ada yang benda-benda standard ringan-ringan kondo ni adalah. Tapi yang so far yang tu lah yang paling angker lah untuk aku. Ini yang buatkan aku risau habis bila nak naik lift seorang-seorang. Itulah dia. Even kalau aku pergi hotel mana-mana ataupun tempat mana yang ada lift kan, kalau dapat elak seorang tu aku akan elak. Tapi bila seorang, vibe dia memang lain. Betul. Aku tak tahulah kenapa lift ni kalau dekat aku rasa macam something kalau dalam lift. Aku rasa mungkin ada orang yang lebih kurang sama lah macam aku kan. Bila cerita pasal lift ni aku teringat satu kisah masa aku pergi hospital. Apa dia? Masa tu aku tak tahu dalam sekitar pukul berapa, aku tak ingat lah. Masa tu aku zaman sekolah menengah.
Masa tu aku punya pakcik saudara masuk ICU. So aku pergi melawat semua. Lepas tu aku nak pergi ambil barang untuk mak aku lah. Tertinggal barang apa aku dah tak ingat. Aku naik lift, tekan pump auto, mat. Bukan auto, aku nak turun ke level 1. Dia turun basement. Aku nak basement tu tempat parking kita. Bilik mayat, mat. Bilik mayat Seram aku masa tu, mat. Main gigit-gigit. Alamak, time ni pula dia lambat tutup pintu. Buka-buka pintu bilik mayat. Okay, lepas tu apa kau buat? Tak adalah, seram. Bagi aku seram. Aku tekan satu, tapi dia tu sampai basement. Maksudnya ada tekan button bawah kot. Maksudnya orang yang bawah ada tekan lah, aku rasa. Tak tahulah ada saja nak bergurau ke, ada nak tunjuk ini bilik mayat. Mungkin lah. Tak tahulah. Tak tahulah kalau lift ni pun aku rasa salah satu tempat favourite dia kan. Tak tahulah. Wallahualam. Tak, masalahnya dia buka depan bilik mayat. Faham lah. Aku koyak. Tak, maksud aku lift kan. Kita tak tahulah, mungkin tempat yang mudah dia nak duduk, nak lepak ke kan. Okey lah. Aku pun sebenarnya ada cerita lift, tapi bukan cerita aku ni. Ini kita bagi pada Nas kan. Alright, Nas. Nombor 1 best. Apa kata kita dengarkan cerita yang nombor 2 pula? Kisah yang nombor 2 ni jadi masa aku tengah belajar. Aku ada study dekat satu college ni lah, dekat area Petaling Jaya ni. Alright. So secara kebiasaannya yalah, kalau aku ada member yang datang berjauh, contoh datang daripada Melaka, daripada Ipoh ke apa kan, diorang akan sewa kondo kat sini. Ni kondo lagi cerita dia ni. Kondo ni. Okay. So time ni aku ingat dia hari Jumaat. Sebab kalau setiap hari Jumaat lepas habis kelas, aku akan tidur rumah dia sampai ke esokan hari tu. Biasalah aktiviti kan selepas habis kelas semua kan. Okay, faham. So lepas habis kelas, kita habis dalam lepas asar macam tu tau. So selepas habis kelas tu, daripada college tu nak ke kondo rumah dia, ke kondo dia tu habis masa tak sampai 10 minit je pun. Time tu dah bawa kereta kan. So secara kebiasaannya dia akan balik. Member aku ni nama dia Hafiz. Okay. So biasanya dia akan ambil taksi, and time tu dia tak ada kereta lagi. So time tu pula aku macam Hafiz, tak apalah, aku ingat lah ni lah. Sebab biasanya saya akan lepak rumah member yang lain lah, tapi yang weekend kali ni aku nak lepak rumah dia. Macam Hafiz, aku lepak rumah kau lah sampai esok macam biasa kan, kau tahu rutin aku kan. Macam okey lah, on. So kau tak payahlah balik naik taksi bagai, naik kereta aku je lah. Aku boleh hantar kau sebab aku nak balik ke arah rumah aku kan. So along the way tu aku aku macam boleh lah singgahan. So tapi sebelum aku pergi rumah dia, aku nak kena balik rumah dulu lah, ambil baju semua, and aku datang balik. So nak dijadikan cerita lah. Lepas aku dah hantar dia balik, aku macam lah Hafiz, aku nak pergi ambil baju Sat. Nanti apa-apa aku roja dengan kau. So dah drop dia. Lepas tu aku gerak lah. And then tiba-tiba tak done lah, dalam aku baru halfway. On the way, dia call aku. Dia cakap, Nas, kau lama lagi tak nak sampai rumah kan? Aku pun cakap dah lagi setengah jam lah aku sampai balik. And then aku tanyalah apa hal. Dia cakap tak ada, sebab aku dah dekat rumah ni, tapi aku seorang je ni. Aku macam tak sedap lah, dia kata. Dia macam dia nak orang temankan dia tau. Sebab biasanya rumahnya ni ada 4 orang tau, tapi tak tahu kenapa time tu dia seorang je. Yang ni semua dah balik kampung tau. So aku macam lah, ya ke? Lah aku tak tahu pula, aku bajet ada budak-budak lain kan. So dia kata, aku seorang ni, sorry lah aku tak bagi tahu kau tadi kan. So aku pun decide macam, okey lah, tak apalah, aku patah balik lah. Aku tak payahlah balik rumah aku kan. Aku just apa-apa aku pinjam baju kau lah, cakap dia kan. Aku tak ada baju ni kan, baju pun bau pekong ni kan. Lepas tu dia cakap, okey, boleh. So aku pergi balik rumah dia. And then dengan melayan traffic jam semua, aku sampai rumah dia dekat pukul 6 macam tu lah. So aku sampai rumah dia, and then time tu dia tengah duduk dekat living room, dekat hall lah, depan TV. Tu aku masuk lah. Aku masuk rumah dia, tak ada rasa apa-apa pun. Rasa macam biasa kan, macam rumah kondo orang lain kan. And then aku tanya, apa hal? Kau okey tak Hafiz kan? Dia cakap,
tahu aku every time 2-3 minggu ni aku rasa tak sedap lah kalau duduk sorang-sorang kat rumah ni kan. Aku macam ya ke? Lepas tu aku tanyalah tak sedap macam mana. Dia cakap macam tak tenteram. Memang dia rasa kalau kita duduk rumah, sorang-sorang kat rumah, kita macam relax, aman je kan. Tapi dia kata macam tak sedap lah. Macam rasa nak kena ganggu tu ada je. And then aku cakap dia, tak apa Hafiz, aku ada lepak dengan kau sampai esok kan. Tak apa, kita chill hari ni kan. Aku teman kau, aku cakap. So okay lah. Lepas tu dia kata okay lah, aku nak mandi lah kan. Nak mandi. And then dia nak semayang semua benda kan. Lepas tu okay lah, aku pun lepak dekat living room tu. And then aku pun buka lah TV kan, sebab nak tunggu azan maghrib. So aku lepak-lepak, aku buka TV. Sambil-sambil lepak tu member aku tu dia tengah siap-siap tengah mandi. And then azan maghrib tau. Okay, azan maghrib azan maghrib. Aku pun okay, cantik, nak boleh solat kan. Lepas tu nak keluar makan bagai. Halfway azan maghrib tu TV padam guys. Apa? TV padam. Okay, alright. TV padam secara tiba-tiba guys. And then aku macam apa hal buat ni kan. And then aku jerit dah kat member aku, Fiz, apa hal TV kau ni kan. Lepas tu dia tak dengar, dia tengah mandi kan. Dia tengah menyanyi ke apa dalam toilet, aku tak tahu. So dia tak dengar. So aku on balik. The moment aku on je, member padam balik lah. Oh, okay. Aku macam ini macam tak ni kan. Azan maghrib dia nak kacau kan. So time tu aku macam aku dah rasa tak sedap kan. Time-time macam ni pula kan. Lepas tu aku macam relax sekejap. Aku bernafas perlahan. Aku baca. Dan aku on balik. Sekali azan dah habis. So aku macam okay tak apalah. And then member aku tu habis mandi. And then aku cakap dia, Fiz, nanti settle maghrib kita keluar makan lah. And then dia macam, aku dapat rasa something yang pelik kat kawan aku ni. Dia senyap lah. Dia macam cakap sepatah dia. Dia macam bila aku cakap kita keluar makan lah, dia memang masuk bilik. Okay. Lepas tu okey lah. So aku macam aku ambil wuduk semua. Aku semayang dekat hall tadi. And aku siap-siap. Member tak siap lagi. Aku tak tahu dia buat apa. So aku tunggu. And then bila dia keluar bilik tu kan, sebelum dia keluar bilik tu, sambil aku tunggu dia tu, aku macam secara kebiasaan dia ada bilik member dia tau. Bilik member dia ni memang orang kata complete lah, segala komputer kan. Dia dah ada iMac semua kan. Dia ada sound system bass semua. Dia akan pasang lagu kuat tau. Okay. Cuma this time aku macam pelik tau. Okay, pelik sebab aku dengar macam orang menyanyi tau. Cuma aku tak tahu exactly dia nyanyi ke ataupun dia berirama ke, tapi suara halus dia. Okay. And then aku fikir macam Hafiz ni dia tak tahu ni apa nama member dia, Amir. Nama member dia Amir. Hafiz tak tahu ni, Amir tak balik ni kan, member membuta ni dalam bilik. And then pasang lagu slow-slow kan. So aku macam okay tak apa. Aku tunggu. And then member aku pun keluar. Dia pun dengan dia punya perangai sama lagi lah. Kata pergi makan, jom lah. Aku macam okey lah, boleh lah. And then sebelum nak keluar tu, aku just tegur lah dia. Aku tanya, Hafiz, betul ke kau seorang? Ke Amir ada? Macam mana ada? Kau cakap semua di kampung, dia kata kan. Lepas tu macam tapi aku macam dengar ada bunyi lagu keluar dari bilik dia, Hafiz. Macam mana ada kau ni? Rumah atas ni banyak apa, dak Arab, dak Pakistan kan. Diorang pasal lagu kuat-kuat kan. Lepas tu aku macam beta balik macam, tak Hafiz, ni lagu macam sayu perlahan and bukan jenis lagu yang Amir dengar tau. Kau pun tahulah, takkanlah speaker besar gila kan, tapi lagu sayu-sayu kan. Lepas tu aku macam tak apa, biar aku tekap telinga aku kat pintu dia. Aku tekap lah. Aku dengar tau. And then cuba kau dengar Hafiz. Macam dah tak payah, kau ni merepek lah. Kau nak takut aku
apa kita nak keluar makan ni kan. Jom lah. So okay lah, whatever lah. Jom lah kita gerak makan kan. So kita pun keluar makan. And then this is the best part, time nak keluar ni guys. Okay. Sebab time tu aku dah rasa tak sedap. And member aku pun dia rasa dah tak betul. So nak buka pintu kondo tu kan biasalah, jadi pintu kayu kan, ada pagar kan, pintu pagar kan. So Hafiz ni dia keluar dulu. And then aku keluar last. So kebiasaannya dia pintu kayu dia takkan kunci tau. Dia akan kunci pintu pagar dia. So okay, tak apalah. Aku keluar last. The moment aku nak rapatkan pintu kayu tu kan, tak tahulah apa angin, tak angin ke apa ke, pintu bilik member dia tu terbuka guys, slow-slow. Okay. Aduh. Aku macam alamak. Tapi aku seorang je nampak. Amir tu member aku Hafiz tu dia tak nampak. Aku macam okey lah, pergi mam, aku lapar. Kita gerak dia kan. So okay, kita pun gerak. Dan kita gerak, kita lepak dekat ada kedai kopi mana tah kat area situ kan. So borak-borak and then aku tanyalah member aku ni, "Weh Fiz, sejak aku sampai rumah kau tadi ni, kau macam semacam perangai kau, apa hal lah? Cakap dengan aku pun macam tak ada adab kan. Aku tanya elok, kau jawab sepatah-patah. Kau punya nada pun macam nak cari gaduh kan." Lepas tu dia pun buka cerita. Dia cakap, "Itulah Nas, aku sebenarnya nak minta maaf lah, tapi aku tak tahu kenapa bila kau sampai tadi and selepas azan maghrib tu, aku rasa marah tau. Aku rasa marah, and bila aku tengok muka kau, aku rasa macam aku nak pijak engkau tu Nas." Macam dah kau apa hal weh? Kau okey ke tak ni? Kau ada kena apa? Nak kena berubat ke apa benda kan? Lepas tu dia cakap aku tak tahulah. And then aku tanya dia, yang kau cakap 2-3 minggu ni kau rasa tak sedap sebab apa Fiz? Lepas tu dia pun buka cerita. Okay, rumah dia tingkat 9 tau. And then dia cakap, minggu lepas, time tu aku seorang kat rumah, ada seorang perempuan Cina ni, Dia terjatuh daripada balkoni dia, daripada tingkat 10 sampai ke bawah. Aku cakap, oh Allah, ya ke? And time tu aku nampak dia jatuh weh. Sampai dia dekat bawah, sampailah polis sampai dekat tempat kejadian. So serius lah. Itu lah. So from there aku tak tahulah, aku jadi macam tak betul lah. Aku tak tahulah aku trauma ke, ataupun ada benda-benda tu dah terikut aku ke, sebab aku terlampau takut. So benda tu suka kat orang yang takut ni kan. Aku cakap Allah Akbar. Aku tak cerita kat aku sebelum ni kan. At least kalau kau seorang, aku cakap dia, kalau kau seorang, kau boleh duduk dengan aku, apa dah masalah, kita dah kenal kan. So lepas dah borak-borak tu kan, memang tak balik rumah seminggu. Habis dia duduk rumah kau lah? Di rumah aku. Aku cakap tak apalah, kau stay dengan aku lah, InsyaAllah okey kan. Alhamdulillah semua okey. And sampailah tunggu semua member dia balik kat rumah dia, baru dia balik. Dia akan jadi macam tu bila dia seorang lah. Oh, okey, faham. So aku nasihatkan dia, kau try lah pergi ubat ke apa kan, sebab risau kat. Ataupun kau balik lah, kau balik kampung, kau lepak lah, tak apa lah kan. Kau punya study ni tak apa, biar aku cover untuk kau kan. Aku buat lah cerita sedih ke apa kan. Sebab gila lain. Sebab dia ni jenis yang suka bergurau tau. So bila dia berperangai macam tu, aku jam weh. And aku jadi takut lah kan. So basically tu je lah. So penampakan yang kat situ tu is dia punya pintu lah, tak ada apa angin, sebab pintu dia memang tutup rapat guys. Aku memang time aku tekap telinga untuk dengar lagu tu, memang rapat gila. Aku siap sandar lagi kat pintu tu. So macam mana boleh terbuka? Tapi lagu tu kau tak dapat detail lah, genre apa Genre apa tu susah aku nak kata, tapi dia agak sayu and agak menyeramkan lah untuk dengar pada waktu-waktu macam tu kan. Dia humming ke atau lagu macam lama ke? Dia humming tak humming lah. Oh, okay, faham. Okay, lepas tu kawan tu ada buat rawatan susulan? Lepas tu dia adalah, and so far Alhamdulillah dia dah getting better lah. Ambil masa yang lama jugalah, tapi Alhamdulillah dia dah okay lah. Apa ni, lepas dia rawat dia tak ada cerita kat kau yang ustaz ni cakap dia ada gangguan ke?
Tak adalah. Aku pun tak adalah tanya banyak kan, takut member trauma ke apa kan, payah. Aku just tunggu dia buka mulut je. Okay. So dia jenis dia akan bercerita kalau ada apa-apa yang dia akan cerita lah. Tapi tak tahulah kenapa kali ni dia tak nak cerita kat aku kan. Okay, masa kau dah borak kat luar yang dia buka cerita masa kau makan, adakah masa dia lepas tu dia balik packing baju ataupun dia tak packing baju, dia terus caw rumah kau? Tak ada. Dia terus tahu rumah aku. Kali ni dia pula pakai baju aku. Okay. Yelah, aku risau kat kalau aku pun kalau dah dengar cerita macam tu, aku pun tak nak dia naik baik balik Aku pun tak nak tu stay kat rumah dia. Tak dah ternampak pula. And benda tu aku tak cerita kat dia pun. Tak nak dia risau kan. So aku just senyap lah. Tak tahu lah kalau dia dengar cerita ni kat Santai Chill channel kan. Masak aku. At least dia masih kat situ ke tak? Tak ada lah. Dia duduk kampung lah. Dia dah ada okay dia lah. punya business sendiri. Okay, Bis, kau ada apa-apa nak tanya? Tak ada tau. Cuma tertanya-tanya lah, masa TV tu padam tu, dia padam banyak kali ke ataupun dia padam lepas tu kau on, lepas tu dia padam balik? Okay, dia padam 2 kali. The first time tu masa azan. Masa halfway azan kan. So the next time dia padam tu, bila aku on, pop, dia macam berlawan balik. Dia padam balik. Dia terus tekan dia terus padam Dia terus macam kau ni nak on pula kan. Dia nak main macam tu pula. Lepas tu terus kau tutup lah? Aku buka, azan habis, aku pun tutup je lah. Nak tunggu. Dah tahulah benda dah tak kena kan. Faham. Okay. 2 cerita daripada Nas Winchester. Walaupun dia ni seorang YouTuber, orang kata true crime kan, tapi dia ni kalau cerita seram pun ngam juga kan. Betul. Tengoklah mana tahu kan. Aku rasa macam tak sia-sia juga kan berkolaborasi bersama Nas Winchester. And 2 kali juga aku meremang. Walaupun yang kedua ni tak adalah apa-apa penampakan entiti kan, tapi vibe tu sampai. Sebab kalau aku jenis letak aku punya situasi dekat Nas punya cerita memang seram kan. And aku rasa aku pun ada pengalaman lebih kurang macam tu. Cumanya yalah, aku rasa cara Nas Winchester deliver lebih menarik pada aku. Aku pun ada juga pernah pengalaman macam ni, tapi aku rasa tak adalah seteruk yang kawan Nas ni kena. Kalau macam aku dulu bisa aku pernah cerita yang aku pun balik awal juga tempat belajar. Masa tengah main game PES tu kat atas, sebab masa tu yang balik 2 orang lah. Kita orang ni pula leka main game. Jadinya sampai ke maghrib tu lampu kat luar and bawah kita orang tak buka, jadi semua gelap. Yang terbuka lampu masa tu bilik kita orang main game. Dah pisang masa tu maghrib. So masa maghrib tu ada orang ketuk pintu bilik bawah macam tu. Tapi aku yang bagusnya aku dengan kawan aku buat-buat tak dengar. Buat-buat tak dengar kan, buat-buat tak tahu. Tapi yelah, bila kau main PES ni, bila bola tu out kan, lepas tu ada momen kejap, senyap kejap tau. Aku pun senyap kejap. Tapi aku tak pandang kawan aku tanya, Wan, kau dengar? Tu dia tak pandang aku, dia pandang sikit dengar. Dengar juga tu. Macam tu lah. Itu sikit lah. Nanti aku dah pernah cerita, nanti mungkin nanti korang boleh tengok balik dekat previous video kan. By the way, thank you so much Nas sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. Betul. Satu orang kata penghormatan yang orang kata kita orang ni pun segan lah. Sebab kau punya channel sebenarnya aku rasa boleh pergi jauh, kau tahu tak? InsyaAllah. So aku suruh kepada semua subscriber Santai Chill, pergi ke Nas Winchester sekarang, tekan butang subscribe. Support dia, bagi up macam mana korang up YouTuber-YouTuber yang lain. And macam mana korang up Santai Chill juga. Yes. Okay, sebelum tu Nas ada apa-apa ucapan nak bagi kepada viewer Santai Chill? Okay, nak cakap terima kasih kepada Santai Chill. Thank you sebab invite aku untuk kolaborasi ni. Aku amat berbesar hati lah. Thank you guys so much. Sebab jujur cakap, korang memang channel yang aku dah follow agak lama, and korang punya channel memang besar gila lah bagi aku. Untuk aku YouTuber yang baru start ni sebenarnya kan, aku just look up to you guys lah. Terbaik lah konten korang. Dan kepada semua viewers Santai Chill, aku nak cakap teruskan support Santai Chill, and korang boleh tengok
Nas Winchester punya punya channel and subscribe ke channel aku akan really appreciate you guys punya support. And aku doakan semualah Santai Chill dengan juga viewers Santai Chill dimurahkan rezeki, sihat selalu. Amin. Itulah. Okay, kepada macam aku pun sama kepada korang viewer Santai Chill, keep support. Macam Nas Winchester ni, dia ada orang kata kelebihan sendiri lah. Maksud kelebihan cara deliver yang okey. InsyaAllah kalau korang keep support dia akan macam Santai Chill dulu. Kita dulu tak ada apa, sampailah kita ada macam ni kan. InsyaAllah Nas Winchester akan dapat macam mana Santai Chill berbangun juga. Kita sebelum ajak berkolaborasi Biz, kita dah tengok channel dia dulu. Betul? Jadi apa yang kami recommend ni adalah sesuatu yang berkualiti. Kan, jadi kita orang tak nak orang kata shock sendiri, and korang pun kena shock sekali. Gitu. Okey, mungkin akan datang insya-Allah bila-bila kan. Kalau mungkin Nas akan berkolaborasi sekali dengan Santai Chill lagi sekali mungkin, ataupun dia kalau ada cerita dia akan share dekat dia punya channel. Betul. InsyaAllah. Okey guys, sampai sini saja episod kita hari ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.